Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya hormati dan saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah dan para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama untuk melakukan solat jamaah, iaitu solat jamaah subuh pada pagi hari ini, dengan harapan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat uzma beliaulah kita berharap kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada muka surat 47 kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, yang mana pada muka surat ini kita berada pada item atau perbincangan ke-9 daripada firqah Murji'ah. Kita dah ingat pada minggu lepas kita berbahas tentang Tuhfatur Raghibin ini, golongan Murji'ah ini dalam dalam akidah atau pemikiran golongan Murji'ah tidak ada istilah salah dan benar, dalam arti tidak ada dosa besar dan lain-lain. Ini berbagai jenis cara pemikiran mereka yang berbeza-beza. Maka sekarang dibahas pula, dan setengah mereka itu beriktikad dan berkata ana mu'minun insya-Allah. Jadi ini perkara yang dakik sebenarnya. Jadi apa yang ditulis oleh Syekh Arsyad Banjari ini agak pendek untuk orang awam. Tapi kalau dibincang secara detail ni dalam kitab-kitab ni, satu muka surat lebih. Bukan muka surat kecil, muka surat tebal lah. Besar. Kalau kita panggil dalam kitab Turas tu, kitab bulak tu, panjang. Jadi katanya ana mu'minun insya-Allah, kata-kata ini seumpama keluar dengan makna apa? Aku mukmin insya-Allah. Maksud aku mukmin insya-Allah tu apa? Aku ini beriman insya-Allah kalau Allah kendaki. Ini hukum dia apa? Lebih kurang macam tu. Lalu dia kata, maka i'tiqad yang demikian itu kufur jika ia syak akan imannya sekarang ini, dan jika ia tiada syak akan imannya sekarang ini, hanya dikatakan ambil insya-Allah ta'ala kerana mengambil berkat. Dia terangkan. Jadi jatuh kufur apabila dia berbicara seperti itu kerana syak. Syak itu apa? Ragu-ragu. Jadi bila kita tanya, engkau mukmin ke tak? InsyaAllah mukmin, tapi insyaAllah tu sebab dia tak yakin dengan keimanan. Maka dalam hal ini dia jatuh kufur. Kerana apa? Kerana definisi iman adalah at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Jadi iman ini bila dia benarkan, dia percayalah, dia terima. Berarti dia fi martabati yaqin, dia berada pada martabat keyakinan. Ini engkau mukmin, macam tu, mukmin tegas. Kalau dia kata mukmin insya-Allah, berarti seolah-olah dia ada syak. Hanya saja kita tak boleh terus kata dia itu kufur, sebab dia ada dua makna. Satu boleh jadi makna syak, contoh dia, dah pergi tak orang kahwin besok? InsyaAllah. Maksud dia insyaAllah tu apa? Pergi ke tak? Tak sure lah, 50-50. InsyaAllah pergi. Tapi takut juga seriau. Covid ke apa? Contoh dia kan. Ini syak ke tak? Syak. Jadi dia kata pergi ke tak? Seriau lah. Seriau tu maksud dia takut jugalah nak pergi. Berarti syak lah insyaAllah tu. Nak kata dia akan pergi tak juga. Nak kata dia tak pergi tak juga. Ini. Itu syak namanya. Kerana kalau tak salah saya dah jelaskan, keyakinan itu dia pecah kepada 5 martabat. Pertama sekali yakin. Yakin tu apa? Ustaz Aiman mengajar dekat Masjid Syakirin. Betul lah.
Ni mengajar kan? Yakin? Yakin. Tuan-tuan balik tanya, tadi siapa yang mengajar? Macam suara Ustaz Aiman je lama tak dengar. Iyalah dia. Yakin ke dia? Iyalah aku hadir. Contoh dia. Itu yakin. 100%. Bawah dia zon. Zon tu apa? Sangka, prasangka yang kuat atau dugaan kuat kita panggil. Jadi zon ini lebih kurang 75% lah kita kata. Contoh dia apa? Awan mendung, gelap. Sat lagi hujan lah. Macam tadi kan? Sat lagi ni hujan lah. Maksud dia apa? Sat lagi hujan lah. Tengok. Awan dah, gelap dah. Kan? Itu zon. Hujan ke? Belum tentu kan? Kejap lagi belum tentu hujan. Tapi, yelah kalau dah gelap ni hujan lah tak? Betul ke tak? Ada indikasi yang kuat menyebabkan orang zon. Sangka kuat bahawa akan hujan. Prasangka yang kuat, dugaan kuat kita panggil. Tu 75%. Lepas tu 50-50. 50-50 nampak gelap tak? Nak kata terang tak hujan tak juga. 50-50. Biasa je awan ni. Awan tu lah. 50-50. So kita nak kata akan hujan. Tak adalah kot. Nak kata tak hujan tak juga. Maybe hujan juga. Boleh je kejap lagi tiba-tiba gelap terus hujan. Kan? Itu nama dia syak. 50%, 50%. 50%. Yang ke bawah lagi nama dia waham. Waham ni 25%. 25% ni macam mana? Terang benderang, tak ada indikasi nak hujan. Memang tengok dalam berita pun dia kata forecast kan. Forecast ni dia katalah bahawa hujan tak turun lah, basically terang. Tapi kita kata lah nama dia alam ni. Kan alam ni Allah SWT boleh je jadi takkan nampak terang tiba-tiba tak ada indikasi nak hujan, memang tak hujan lah tapi tiba-tiba hujan. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Kan berapa banyak kita nampak kita forecast kata tak hujan tiba-tiba turun juga hujan. Misalan dia tu waham kerana tak ada indikasi. Jadi waham sahaja. Ibarat dia macam ni lah. Kita tengok semua ni dah ada dos 2 dah. Okey, selamatlah. Kira-kira ada yang bawa juga pun. Waham lah. Kan? Padahal sepatutnya semua ni tak ada yang bawa COVID ni. Tak ada. Tapi waham. Dia waham akhirnya tak nak lagi masjid takut. Waham je. Tak ada indikasi, tak ada apa. Kan? Tak ada indikasi, tak ada apa. Sepatutnya selamat tapi waham. Itu waham 25%. Yang paling bawah 0% itu jahil. Maksud jahil tu bukan kita nak kata dia orang bodoh, bukan. Tak tahulah maksud dia. Contoh dia, apa yang ada dalam poket Ustaz Aiman ni? Contoh dia, mana tuan-tuan tahu? Tak tahu. Dia tak tahu. Itu 0% lah, betul lah, tak tahu. Bukan lah, kata bahasa Arab tu dia guna istilah jahil. Maksud jahil tu tak tahulah. Itu maksud dia. Sebab jahil ni ada dua, ada jahil murakab, ada jahil basit. Jahil basit tu tak apa. Contoh dia apa? Kira-kira kalau kita korek bawah Masjid Syakiri ni jumpa emas ke tak jumpa? Tak tahu. Dia tak tahu. Betul lah tak tahu. Itulah apa dia? Jahil. Dalam bahasa Arab, jahil basit. Tak tahu. Simple ignorant lah. Just tak tahu sahaja. Tapi kalau jahil murakab, ini yang tak baik. Contoh dia apa? Golongan jahil yang Mekah. Atau jahil contoh dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Ini jahil yang murakab. 2 kali jahil dia. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Bodoh sombong lah bahasa Melayu dia. Jadi ini adalah yang paling, ini yang keji, yang buruk. Kalau jahil basit tak apa, jahil murakab, ini masalah. Ini. Okey. Berarti bila dia ana mukminun insya-Allah dengan keadaan syak 50% dalam keimanan dia, maka dia jatuh kufur. Akan tetapi hanya dikatakan insya-Allah taala kerana mengambil berkat dengan menyebut nama Allah taala atau kerana ia syak akan kesudahan pekerjaannya, adakah ia mati serta iman, ma'al iman serta iman. Terjemahan dia cantik ni. Kerana yang demikian itu daripada pekerjaannya yang ghaib, tiada mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala, maka tiadalah jadi kafir. Kalau orang kata anta mu'minun, ana mu'minun insya-Allah. Saya yakin dengan iman saya.
Tapi kita nak sebutlah insya-Allah supaya apa? Kalau dalam kitab lain, dalam kitab Tahqiqul Maqam, Tahqiqul Maqam tu nama apa? Kifayatul Awam. Jadi Kifayatul Awam ni dikarang oleh ulama Azhar bernama Al-Fudhali, disyarahkan oleh Imam Al-Bajuri, nama dia Tahqiqul Maqam di Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Lama dululah. Zaman Imam Bajuri, zaman Napoleon dulu. Waktu Napoleon menjajah Mesir. Waktu diorang jumpa piramid, kan waktu tu. Jadi pada waktu itu Al-Imam Al-Fudhali dan Imam Bajuri mensyarahkan isu ini. Kalau dia sebut itu kerana apa? Kerana tawadhu. Yelah kita ni, kita nak beriman tapi kita tahu apa masa depan kita takkan tahu. Kan kita tak tahu masa depan kita. Kita tahu yang kita ini tidak tahu perkara gaib. Betul ke tidak? Kita tahu, kita iktiraf kita ini lemah. Kita tahu kita ni manusia, ada nafsu. Kita takut nafsu kita menyebabkan kita kufur. Kita takut yang kita ini digoda oleh syaitan. Dan kita tahu kita ni ialah humble servant yang mungkin banyak salah. Jadi kita berharap, insya-Allah tu kita berharap kita itu meninggal dalam iman. Kita bertabaruk dengan nama Allah. Kita bertawaduk, tak tahu kesudahan kita seperti apa. Kan? Kita harap, kita serahkan kepada Allah. Dan kita tahu secara yakin iman dan kufur daripada Allah. Kita tahu Allah yang bagi keimanan, Allah yang memberi kekufuran. Maka kita takut kalau Allah takdirkan kufur kepada kita. Kita takut. So kita berharap Allah SWT matikan kita dalam iman. Akhirnya kita sebut ana mu'minun insya-Allah. Ini jatuh kufur ke tidak? Tidak. Sebab bukan dia ragu-ragu dalam keimanannya. Dia yakin. Cuma dia tak tahu masa depan. Sebab tu dia kata insya-Allah. Ini tak ada masalah. Jadi istilah contoh dia yang lain. Nanti pergi tak orang Kediri kahwin ni? Kan? InsyaAllah pergi. Tak nak lah insyaAllah. Macam tak yakin je. Pergi. Niat dia nak pergi. Manalah tahu tiba-tiba tayar pancit. Tak tahulah kan? InsyaAllah. Tapi kita pergilah mensandarkan segala sesuatu yang belum terjadi dengan insyaAllah. Ini ada nas dia, ada syarak dia, ada hadis dia. Kau jangan kata macam tu. Kau katalah insya-Allah, kan sabda Rasulullah SAW. Sebab apa? Kau tak tahu masa depan kau. Betul ke tidak? Yalah kita yakin nak pergi ustaz. Kerana yakin nak pergi, kita serahkan kepada Allah dengan harapan tak ada halangan kita pergi. Misalnya macam tu. Oh, ini Syakir ini boleh ke masuk masjid ni? Takut ada virus. InsyaAllah tak ada. Kita tak boleh kata tak ada langsung. Macam mana kita tahu? Tak nampak kan? Tapi insya-Allah lah, insya-Allah tak ada. Sebab apa? Semua dah 2 dos dah. Beres, selamat, aman. Ini contoh dia. Tapi kita sandarkan kepada Allah SWT kerana kita tahu segala sesuatu baik dan sihat semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ke tidak? Ini contoh dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini yang dimaksud maka tiadalah jadi kafir. Dalam erti tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan boleh menyebutkan perkara tersebut dengan syarat inilah tadi. Iaitu dia meletakkan keimanan itu dia yakin, hanya saja apa yang datang setelah itu dia tak tahu, maka dia sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idhafah, mensandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia tuan-tuan. Yang ke-10 dan setengah mereka itu beriktikad bahawa hak Allah Ta'ala serupa dengan Nabi Allah Adam. Na'udzubillah min zalik. Maka difahamnya yang demikian itu daripada zahir hadis yang mutasyabih ini. Innallaha khalaqa Adama ala suratir Rahman. Bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan Adam atas rupa Allah Ta'ala yang maha pemurah. Maka etikad yang demikian itu kufur kerana firman Allah SWT, laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Maksud dia apa tuan-tuan? Tiada seumpama hak Ta'ala suatu jua. Berarti ada golongan murji'ah yang jatuh dalam keadaan tashbih. Apakah yang dimaksud dengan keadaan tashbih? Keadaan
iaitu keadaan menjisimkan atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini dipanggil dengan tashbih. Menyamakan Allah SWT dengan makhluk, atau makhluk ini disamakan dengan Allah SWT, ini boleh membawa kufur. Ini boleh membawa kufur. Ada golongan Murji'ah yang mempercayai bahawa Allah ini seperti manusia. Kerana apa? Mereka beriktikad ada hadis. Hadis ni ada macam-macam lafaz dia. Lafaz yang memang ada dan sabit, maksud dia sabit itu ialah sabit sah di dalam ilmu hadis syara, iaitu apa? Khalaqa Adama ala suratihi. Allah SWT telah menciptakan Adam alaihissalam ala suratihi, atas surahnya. Nya tu balik ke mana? Nya itu kalau menurut Al-Imam Ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i, dia kata kembali kepada Adam. Dan itu makna yang betul dan selamat. Domir kata gantilah. Nya tu balik kepada Adam. Allah telah mencipta Adam atas bentuk Adam. Macam itulah. Jadi Allah mencipta Adam macam itulah. Itu maksudnya. Dan ini paling selamat. Kerana tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi ada yang memaknakan khalaqallahu Adama ala suratihi, kembali kepada Allah. Allah telah menciptakan Adam atas jalan atau atas bentuk Allah, surah Allah. Berarti apa? Nak kata yang Adam ini surah dia, bentuk dia macam Allah. Berarti baru maka terlintaslah pada fikiran orang yang cetek akalnya bahawa Allah ini macam manusia. Ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki macam manusia. Maka ini jatuh dalam tajsim. Ini jatuh dalam menjisimkan Allah, mentashbihkan Allah. Mentashbihkan Allah tu maksudnya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini salah, tuan-tuan. Ini salah. Boleh membawa kufur? Tunggu dulu. Menurut Al-Imam Khatib Asy-Syirbini. Khatib Syirbini itu siapa? Khatib Syirbini ini ulama besar daripada Universiti Al-Azhar, murid kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kalau tak salah. Saya tak ingat dia punya detail, tapi dia waktu itulah abad ke-9 ke-10 Hijriah, lebih kurang macam tu. So Khatib Asy-Syirbini dia karang kitab yang sangat bermanfaat. Kitab dia saya sangat suka, dan kalau saya mengajar saya selalu guna kitab itu, iaitu Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj. Dalam kitab Mughnil Muhtaj dia beri kesimpulan. Apakah mujassimah jatuh kufur? Dia kata dia kena explain. Kalau dia tajsim yang tidak soreh, maka tidak jatuh kufur. Tajsim yang tidak soreh, dia kata apa? Allah ni ada tangan. Tangan ni macam mana? Tak tahu. Contoh dia. Ini bukan tajsim soreh. Salah. Boleh jatuh sesat? Ya. Tapi apakah kufur? Tak. Tajsim soreh. Kalau tajsim soreh, baru jatuh kufur. Tajsim soreh maksud dia apa? Allah macam mana? Macam manusia macam ni lah. Jadi contoh dia. Itu salah lah. Itu tajsim soreh. Jatuh kufur. Jatuh kufur. Kalau sampai tajsim soreh. Dan ini bukan sewenang-wenang dia bagi hukum, tidak. Dia nukilkan daripada Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Ulama mujtahid besar dalam mazhab Syafi'i. Meninggal tahun 600 awal, 600 something. 660 kalau tak salah. Sultanul Izzuddin bin Abdissalam dia menerangkan kerana apa mujassimah yang ghairu sharih tidak jatuh dalam kufur, kerana mereka mungkin tersalah faham. Al-khata'u fi ta'wil tidak boleh dikafirkan.
Contoh dia memahami yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah lebih tinggi dari tangan manusia. Dia memahami dengan makna hakikat, iaitu dia tak takwilkan tanganlah. Cuma bila di tangan macam mana, dia pun takut nak kata tangan macam ni, dia takut, maka dia kata tangan seperti tangan, tak tahulah tangan makna macam mana. Contoh dia lah, dia kata maksud dia tangan tu tangan apa, dia kata tangan, anggota, tapi apa tu aku tak tahu. Contoh dia tak mentajsim, dia tak sorehkan. Ini tidak jatuh kufur kerana khata' fi ta'wil, tersalahlah kerana dia letak makna hakiki. Tapi dia tidak jatuh kufur. Ini Zuhair bin Abdul Salam disyarahkan. Kalau dia kata tangan macam mana? Macam ni, ini jatuh kufur sebab dah tajsim soreh. Ini beza dia. Ini kena hati-hati. Jadi jangan mudah sikit-sikit kafir. Tidak. Dalam kes yang disebutkan oleh Murji'ah yang dinukilkan Syekh Arsyad Al-Banjari, dia dah mensabitkan bahawa Allah ini adalah bentuk dia seperti surat Ar-Rahman, seperti bentuk seperti Allah menciptakan Adam seperti bentuk Allah, berarti Allah ini seperti manusia. Maka ini jatuh kufur kerana dia sudah tajsim soreh. Ini tajsim soreh. Nak tahu dia soreh ke tak soreh, Ustaz? Tuan-tuan tak boleh buat. Kerana apa? Nak tahu dia soreh ke tak soreh, kena bawa ke mahkamah. Mahkamah yang akan tanya, apa yang kau maksud macam ni? Maksud saya macam ni Tuan Hakim. Ini bukan tajsim soreh, tak boleh dikafirkan. Ini tajsim soreh ni, ini bahaya ni, kau boleh jatuh kufur. Tapi yang aku belajar macam ni, salah yang kau belajar ni, yang betul macam ni. Hakim kena sebut macam tu. Kena bagi tahu dia dulu. Lepas tu dia kata, aku tersalah lah ni, aku tak tahu. Aku duk baca ni lah, kau pergi baca buku tu. Kenapa buku tu salah? Yang betul buku ni. Contoh dia kan, misalnya dia, baru tahu. Tak bolehlah dikafirkan kerana dia tersalah, dia tak tahu. Betul ke tidak? Ini contoh dia. Tapi kalau dia kata, tak Syekh, Hakim tak yang arif. Saya lebih arif. Ini yang betul. Tok Syekh ni salah dia, Hakim ni salah. Yang arif tidak arif. Misalnya, ini dah ditanya, kau ni betul ke kau nak kata macam ni? Nak kata macam ni boleh jatuh kufur. Aku terpaksa declare kau murtad. Kalau murtad, ada konsekuensi hukum dia. Ada hukum hakam dia, harta dia macam mana, perkahwinan dia macam mana, kan? Darah dia macam mana. Ini semua ada konsekuensi hukum dia. Ternyata dia kata, ya, ini itikad aku tak peduli. Contoh dia. Maka dia jatuhlah kufur dan hakim yang kena putuskan. Bukan macam hari ni sikit-sikit ceramah, kafir tu kafir, ni kafir, golongan ni kafir, Mu'tazilah kafir, Wahabi kafir, Mujassimah kafir. Mana boleh? Tak boleh mudah-mudah mengkafirkan orang. Ini. Okey, ini dia tuan-tuan. Sebab itu disebutkan tentang apa? Iaitu tidak boleh menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. I'tiqad ini boleh jatuh dalam i'tiqad yang menyebabkan seorang itu jatuh di dalam kekufuran. Ini masalah dia, ada yang memahami kerana dia faham daripada kitab-kitab, bukan kita panggil Alkitab, atau kita panggil juga dengan kitab-kitab samawi yang lain, atau kita panggil dengan Injil, Injil, Zabur, Taurat. Kalau kita baca Old Testament, dia ada satu istilah, God have created Adam by his image. Contoh dia kan. Atau Allah SWT telah menciptakan Adam berdasarkan image. Surah lah. Kan kita nampak. Kan sama dengan hadis tersebut. Sebab itu dia orang maknakan domir hak itu, kata gantinya kembali kepada Allah. Dan ini salah. Kerana apa? Kerana kitab suci tersebut sudah dinasakh. Walau bagaimanapun perbahasan ini panjang, ada lagi dari sisi ahli sufi dan lain-lain, dan perkara tersebut tidak sesuai untuk dibahas kat sini kerana waktu sangat limited dan perbahasan itu perbahasan metafizik yang lebih dalam dan perkara tersebut memerlukan kepada perbincangan ilmiah. Okey. Yang ke-11 dan setengah mereka itu beriktikad bahawa segala yang wajib dan yang sunat itu sama jua adanya. Kerana titah Allah Ta'ala jua. Jadi ada di kalangan mereka iktikad bahawa segala yang wajib dan yang sunat itu sama jua. Sama saja kerana titah Allah. Bila dia titah, tak kisah wajib ke sunat, ini sama, tak ada perbezaan.
Kalau kita jelas ada beza tak? Beza. Wajib ma yuthabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Dia dapat pahala kalau dia buat, tak buat dapat dosa. Kalau sunat yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Ini. Lalu dia kata, dan lagi pula iktikad setengah mereka itu bahawa Allah Ta'ala tiada melihat dan tiada mendengar. Ada sampai dari mereka kata wajib dan sunat ni sama sahaja. Kerana apa? Kerana Allah tak maha melihat dan tak maha mendengar. Ini juga mu'attilah. Ini juga golongan sesat lagi menyesatkan. Dan ini boleh membawa kekufuran. Kerana apa? Sifat sama' dan basar itu adalah sifat yang yakini, yang pasti, yang tidak boleh diingkari. Kan? Ini contoh dia. Lalu dia sebut lagi maka i'tikad yang demikian itu kufur kerana firman Allah Ta'ala. Dan i'tikad seperti ini kufur kerana firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir. Bahawasanya Allah Ta'ala juga yang amat mendengar lagi melihat. Yang ke-12 tuan-tuan. Yang ke-12. Dan setengah mereka itu beriktikad bahawa seyogianya, sebaiknya, yang bagi. Bahasa Arab dia yang bagi. Seyogianya kita mengikuti syaitan sama ada ia mukmin atau kafir. Dan jika ia menyuruh makan yang haram sekalipun, maka i'tikad yang demikian itu kufur. Jelaslah ini kufrun bawah. Mana boleh ikut syaitan. Na'udzubillah min zalik. Dalam Al-Quran jelas jangan jadikan mereka itu sebagai apa? Sebagai ikutan, sebagai walinya. Wali itu maksud ikutan dia, kuasa dia. Tak boleh. Maka jangan sekali-kali kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tuan-tuan. Ini tak betul. Jadi kita kena cermat perkara ini dengan baik, dengan betul. Kena cermat, jangan sampai tergelincir. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi berarti apa tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu golongan murji'ah ini adalah beberapa kesalahan mereka dalam isu perkara seperti ini. Okey. Syahdan ni bahasa Melayu lama lah. Kalau bahasa Melayu, bahasa Arab dia idzan. Idzan tu oleh sebab itu idzan fujaiyah. Itu kita panggil bahasa Melayu dia syahdan. Adalah kaum murji'ah itu dimurkai Allah Ta'ala, lagi dikutuki segala Nabi Allah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natul murji'ati ala lisan 70 nabiyan. Hadis ini tidak ditemukan. Jadi kita boleh kata tak ditemukan lah. Maksud tak ditemukan, kita cari-cari, kita tak jumpa sumber dia. Kita tak jumpa sumber dia. Lalu dia kata maksud dia apa? Kaum murji'ah telah dikutuki 70 Nabi. Maksud 70 Nabi dah mengkutuk golongan murji'ah ini. Maka kaum murji'ah itu dua bagi. Maksud dia apa? Kaum murji'ah ini terbagi kepada dua golongan. Dia dibagi lagi dua golongan. Murji'ah marhumah. Pertama murji'ah marhumah. Yang kedua murji'ah mal'unah. Murji'ah marhumah yakni dikasihi Allah Ta'ala, iaitu segala sahabat Rasulullah SAW. Maksud dia ada golongan murji'ah, tapi dia ini bukan yang sesat, tapi golongan yang dirahmati Allah. Kenapa dia dipanggil murji'ah yang marhumah? Dia macam murji'ah tapi bukan murji'ah, tapi dia dengan makna yang sahih. Apabila seseorang itu sampai pada derajat di mana dia itu menyaksikan segala sesuatu yang ada di alam ini tidak ada makna baginya. Dia beribadah bukan kerana wajib. Dalam hadis jelas, barang siapa yang beribadah sunat itu seperti wajib, dalam erti apa?
Iaitu dia itu dah ibadah terlalu banyak, yang wajib tu mestilah dia lakukan, kan? Yang sunat dia dah macam wajib, berarti dia dah buat sebagai customary bagi dia. Customary tu bahasa Melayu dia dah menjadi adat bagi dia. Dalam hadis tersebut, maka dia apa? Maka aku mencintainya sehingga apa? Sehingga pendengaran dia adalah pendengaranku, tumbukan dia adalah tumbukanku, jalannya dia adalah jalanku. Qurbun nawafil dipanggil. Hadis itu hadis Sahih Bukhari. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Jadi hadis ini difahami apa? Apabila seorang itu terlalu banyak ibadah, dia jatuh dalam maqam ihsan di dalam hadis Jibril. Kan? Ketika dia dah jatuh dalam maqam ihsan, dia dipanggil dengan dia menyaksikan segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia beribadah bukan kerana dia wajib, dia beribadah kerana dia dah tenggelam menyaksikan Allah SWT. Iaitu apa? Seperti dalam hadis itu, anta'budallaha ka'annaka tarahu, iaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka apabila ini terjadi, bagi dia handphone ini tidak ada harganya, laptop ini tidak ada harganya, hidup di dunia ini tidak ada harganya. Dia beribadah bukan kerana apa? Bukan kerana ibadah ni wajib, tapi kerana memang dicinta Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana takut orang kata apa, bukan. Tapi dah memang tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini derajat tertinggi. Maka dia macam murji'ah lah, kerana dia seolah-olah tidak membezakan wajib dan sunat dan lain-lain. Tapi bukan murji'ah. Bukan dia itikad seperti itu. Dia itikad benda itu wajib, dia itikad benda ini sunat, dia itikad ini haram, dia itikad ini maksiat. Hanya sahaja bila dia beribadah, dia dah tenggelam. Ini kita dipanggil dengan maqam ihsan. Dalam hal ini, dia bukanlah yang sesat. Ini yang disebutkan oleh kitab ini. Yakni dikasihi Allah Ta'ala, iaitu segala sahabat Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana dia sudah sampai maqam tertinggi dalam ibadah. Yalah, Saidina Abu Bakar As-Siddiq bila ditanya, bila nak bagi harta, dia tak peduli, tak cinta. Hati dia tak lekat dengan harta. 100% hartanya diinfakkan untuk jihad fisabilillah. Bawah sikit iman dia adalah Saidina Umar bin Khattab. Bila disuruh menyumbang untuk berjihad, dia bagi 50% harta dia. Banyak tu tuan-tuan, 50%. Kita hari ini nak bagi 50%, jangankan 50%, 2.5% pun kita kedekut. Betul ke tak? Zakat pun kita kedekut, tuan-tuan. Ini nak cakap. Kalaulah 2.5% itu kita tak kedekut, yang kaya bilion-bilioner tu, bayangkan 2.5% dia bagi. Kita rasa tak ada orang kebuluran lah kat Malaysia ni. Tak ada orang kebuluran. Duit zakat tu kalau diberi 2.5, semua manusia, semua umat Islam memberi 2.5% daripada zakatnya. Takkan ada mana-mana manusia Muslim di Malaysia ini yang kebuluran. Tidak akan ada. Tapi buktinya masih ada. Harta dia banyak, dia bagi, 1% cukuplah. 1% ni dah 3 juta Ustaz. Yelah, kalau penglihatan orang miskin banyaklah 3 juta tu. Kalau penglihatan orang kaya 3 juta, sikit je. Betul ke tidak? Itu kena faham. Sebab itu konsep zakat bukan apa, dia kena ikut persen dia. Ini saya bagi contoh. Jadi murji'ah marhumah. Yang kedua yang saya duk bincang tadi tu, yang dari nombor 12 sampai nombor 1 minggu lepas, ini adalah murji'ah mal'unah. Murji'ah yang dilaknati oleh Allah SWT. Yakni yang dikutuki Allah Ta'ala, dan segala Nabi akan mereka itu, mereka terdiri daripada 12 kaum. Jadi dia ada 12 jenis. Yang tadilah disebutkan 12 kan, kita dah bahas. Ini adalah murji'ah mal'unah. Hai penuntut, ni dia nak ingatkan kat kita semualah, tuan-tuan dan puan-puan. Hai penuntut, inilah setengah i'tiqad kaum yang 72. Jadi yang dia dah syarahkan ini,
Kan, dia dah syarahkan dari awal. Ada Rawafid, Rawafid tu Syiah, kan, golongan Syiah, ada golongan Mu'tazilah, ada golongan Khawarij, ada golongan dan macam-macam golongan lagi, kan. Kan dia dah syarahkan dari awal. Apa dia kata? Itu i'tiqad kaum yang 72, ada 72 kaum. Seyogianya, sebaiknya engkau ketahui akan dia. Kita kena ketahui akan dia supaya engkau jauhi akan dia, supaya kita jauh daripada dia. Dan jangan sekali-kali engkau i'tiqadkan akan dia. Kita tak boleh i'tiqad seperti i'tiqad golongan ini, tak boleh. Apabila aku ketahui segala i'tiqad dan mazhab yang sesat yang telah tersebut itu sekarang. Jadi apabila aku ketahui segala i'tiqad dan mazhab yang sesat yang telah tersebut itu sekarang, maka aku nyatakan, maka sekarang muallif iaitu Syekh Arsyad Al-Banjari akan meneruskan perbahasan ini, iaitu apa? Maka aku nyatakan pula i'tiqad kaum mulhid yang bersufi dirinya, seperti yang telah dinyatakan Imam Ghazali, Syekh Abu Najib As-Sohrawardi dan Imam Najmuddin Umar An-Nasafi dan lainnya qaddasallahu arwahahum. Maka sekarang ada golongan yang menisbahkan dirinya kepada tasawuf, kepada sufi, tapi mereka mulhid. Mulhid ini apa? Iaitu telah melakukan perbuatan yang boleh menyebabkan kufur, atau dia itu sufi yang jatuh dalam kekufuran. Maksud dia tak dipanggil sufi lah, dipanggil dengan golongan mutasawwifah yang juhala. Al-juhalul mutasawwifah, kita panggil seperti itu. Iaitu mereka adalah golongan-golongan menisbahkan diri kepada tasawuf, hakikatnya tidak seperti sufi yang sebenar. Kerana sufi ini benar. Imam Ghazali sufi, dia ahli sufi tapi yang benar. Ahli sufi yang benar. Sedangkan ahli sufi yang tidak benar itu juga ada, tapi menisbahkan nama kepada golongan sufi. Itu ada. Hatta kadang-kadang yang bawa pelik-pelik, itulah tu. Itu golongan kebanyakannya seperti itu. Sebab itu Al-Imam As-Sanusi rahimahullah dia sebut dalam kitab dia bahawa benda yang bersifat kasyaf. Kan kita duduk dengar orang yang datang pelik-pelik ni, kita panggil kasyaf, kan. Kalau betul-betul dia kasyaf, dia tidak mungkin membawa perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau ada orang, aku mimpi Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepadaku, maka aku sekarang jadi nabi Melayu misalnya. Ini jatuh kufur lah. Kenapa? Mana boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak kisahlah dia betul-betul mimpi, tapi mimpi dia tu daripada syaitan lah tu. Tak mungkinlah Rasulullah SAW, tak mungkinlah Allah memberi wahyu kepada mana-mana manusia lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ustaz, saya nampak dia boleh mencari-cari adat. Cari-cari adat tu maksudnya apa? Melakukan karamat. Kan? Mencari adat. Terbanglah, boleh jalan atas air lah, boleh hujan tak basah lah. Macam-macam. Betul Ustaz, saya nampak dan saya tengok Ustaz. Jadi dia tu siapa? Dia mengaku dia Nabi yang terakhir setelah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tu bukan Nabi terakhir. Ada lagi Nabi iaitu dia yang terakhir. Misalan dia. Tapi saya percaya Ustaz sebab khawarikul adah. Bawa perkara yang mencari-cari adat. Takkanlah dia boleh terbang betul Ustaz saya nampak. Misalan dia. Kalaupun perkara itu benar-benar terjadi, jelas orang tersebut itu kafir. Kerana apa? Kerana mana ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tak kisahlah dia boleh buat magic macam mana sekalipun, tapi ajaran dia jelas-jelas menyeleweng, bahkan kufur, kerana telah mengaku sebagai Nabi, bukan wali. Jadi cara dia apa? Kita tengok apa yang dia bawa. Kalau yang dia bawa itu bertentangan, berarti salah.
Kalau dia ada karamah lah, contoh dia ada miracle. Kita tak sebut karamah, karamah tu bagi para wali. Dia ada miracle. Tapi dia itu seorang yang alim, yang soleh, yang warak. Jangankan warak dia itu, ibarat dia tak makan makanan yang haram, Ustaz. Bukan. Lebih dari itu. Maksud dia, bukan dia makan yang haram. Maksud dia dah jaga makanan halal satu. Tapi lebih dari itu, tengok perempuan pun tak pernah. Contoh dia, tengok perempuan tu memang ghadul basar, tengok lanah je. Tak ada nak pergi tempat maksiat, berwarak, berzikir, tawaduk. Dan alim, baca kitab Masya Allah, fasih dan alim, berilmu. Dan apa yang dia ajarkan itu perkara yang baik, suruh beribadah yang banyak. Kalau kita ikut dia tu, kita pun tak kuat. Kerana apa? Kerana solat dia, ibadah dia banyak. Dia suruh kita beribadah, dia mengajar ilmu dengan kitab, dengan subuh-subuh yang kuat. Lepas tu kita pun nampak contoh dia, malam-malam tahajud dia macam cahaya lah contoh dia. Contoh dia, ini nama dia ada khawarikul adah, tapi kepada hambanya yang soleh, maka ini dipanggil karamah. Ini dipanggil karamah. Tapi jelaslah dia itu orang yang baik, yang soleh. Ini contoh dia, kita menyaksikan dia. Dia orang yang soleh. Ini nama dia karamah, tuan-tuan. Karamah sabit dalam kitab-kitab akidah disebutkan. Iaitu termasuk keimanan ahli sunnah wal jamaah, harus bagi para wali Allah Subhanahu wa taala itu memiliki karamah. Bukti dia apa? Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang tak tahu kewaraan, kesolehan Sayyidina Umar bin Khattab? Dia ada karamah, ada. Dia dekat Madinah, dia nampak kejadian peperangan yang ada di Parsi, yang ada di Iraq. Ketika itu Sariyah akan dikalahkan oleh tentera musuh, maka Sayyidina Umar menjerit, Al-Jabal, Sariyah Al-Jabal. Jabal apa? Gunung tu, gunung. Kau pergi jaga gunung tu. Sariyah dengar suara Sayyidina Umar bergegar. Jabal, Jabal itu. Kau Sariyah, kau pergi Jabal. Akhirnya Sariyah naik ke atas gunung dan musuh tak sempat untuk naik ke atas gunung. Dia menguasai higher ground. Dia ada memiliki tanah yang lebih tinggi. Maka dia memenangi peperangan tersebut. Ingat tak ini sejarah ini? Ini betul. Sabit, sahih. Dan berarti karamah itu ada. Lalu Ustaz, kalau kita benarkan karomat-karomat ini, macam mana nanti ada orang makan kaca, dia ngaku wali, dia ngaku apa. Kita tengoklah dia itu ibadah soleh ke tak. Dia itu solat macam mana, baca kitab erti ke tak. Baca bahasa Arab pun bintang pukam, baca kitab pun tak erti, tanya hukum hakam pun tak tahu. Ada hati nak ngaku Nabi, na'udzubillah min zalik lah. Kan, itu dah jelas kufur. Nak mengaku wali, impossible lah, itu contoh dia. Kerana wali ini hamba yang soleh dan yang alim serta orang yang warak, tak mudah mengaku wali. Kalau ngaku-ngaku wali, ini terbalik pun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita berhentikan pengajian kita setakat ini. Hari ini adalah 3 hari bulan 10. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.